Nama saya Siti Zulaika dan ahli kumpulan saya ialah Haris Irfan, Nur Ilyani dan Nur Alia Nasrin. Tajuk yang bakal kami bentang ialah kuasa media sosial dan impak terhadap pembangunan masyarakat yang stabil dan makmur. Setiap kajian itu memerlukan objektif supaya matlamatnya tercapai. Terdapat beberapa objektif yang cuba kami ketengahkan bagi menyiapkan tugasan ini. Antara objektif kajiannya ialah: pertama, untuk mengetahui apakah kuasa media sosial pada masa kini. Kedua adalah untuk mengetahui impak media sosial kepada pembangunan masyarakat yang stabil dan makmur. Kuasa media sosial. Secara ringkasnya, media sosial merupakan perkara yang agak berkuasa pada masa kini kerana terdapat jumlah bilangan pengguna yang sangat banyak. Penggunaan media sosial dapat memberikan impak positif dan negatif kepada pengguna. Seperti yang kita sedia maklum bahawa setiap apa yang dicipta itu mempunyai kesan yang positif dan kesan yang negatif. Ianya bergantung kepada cara penggunaan seseorang individu. Antara kuasa media sosial yang dapat kami kongsi bersama ialah dapat mempertingkatkan hasil jualan dengan mempromosikan di Facebook, Instagram dan lain-lain media sosial. Seterusnya, dapat menambah serta mengeratkan silaturahim sesama insan. Selain itu, maklumat mudah disampaikan, tidak kira sama ada maklumat itu baik ataupun buruk, iaitu seperti yang sedia maklum ialah kuasa viral. Kuasa viral merupakan satu kuasa yang sangat besar dalam bidang media sosial kerana maklumat itu dapat disebarkan secepat yang mungkin. Dan akhir sekali ialah maklumat diri mudah terdedah kepada orang luar. Kesan positif media sosial, iaitu terdapat 4 kesan positif yang cuba kami sampaikan. Yang pertama ialah impak positif terhadap perhubungan sesama manusia. Seterusnya, impak positif terhadap proses komunikasi di kalangan manusia. Dan ketiga, impak positif terhadap pendapatan masyarakat. Dan akhir sekali ialah impak positif terhadap semangat serta motivasi dalam diri masyarakat, terutamanya dalam kalangan pelajar. Impak positif terhadap perhubungan sesama manusia. Perhubungan manusia dalam masyarakat adalah sangat penting kerana ia melibatkan pemindahan maklumat antara individu dengan kumpulan atau kumpulan dengan kumpulan. Seperti kita sedia maklum, hubungan sesama manusia itu perlu dijaga agar keharmonian negara dapat dicapai dan dapat mengelakkan sebarang pergaduhan sesama kaum ataupun dapat mencetuskan peperangan di dalam negara. Semua masyarakat, sama ada golongan tua atau muda atau setiap kaki tangan dalam organisasi, terpaksa berhubung antara satu sama lain bagi mencapai matlamat tersebut. Matlamat tersebut adalah seperti yang saya katakan tadi, untuk memastikan keamanan negara sentiasa terjaga. Oleh itu, semua masyarakat terpaksa bekerjasama bagi merealisasikan matlamat tersebut. Antara kesan positif terhadap perhubungan sesama manusia ialah dapat mengeratkan hubungan silaturahim, dapat mempertingkatkan ekonomi negara dan dapat melahirkan masyarakat yang aman dan damai. Impak positif terhadap proses komunikasi di kalangan manusia. Komunikasi juga amat penting di dalam kalangan manusia supaya ianya dapat meninggalkan kesan yang positif terhadap diri manusia.
Proses penyampaian maklumat dapat disampaikan dengan mudah. Contohnya, seperti proses pembelajaran dapat disampaikan kepada para pelajar secara lebih mudah dengan adanya internet. Tambahan pula, pada masa kini, pembelajaran hanya dapat dilakukan hanya di atas talian. Seterusnya, dapat membantu mempercepatkan kerja yang dilakukan oleh manusia. Seperti pada masa kini, kebanyakan organisasi menggunakan email sebagai pengganti kepada surat. Seperti yang kita sedia maklum, sekiranya satu organisasi masih menggunakan surat dan ia akan mengambil masa berhari-hari untuk satu surat itu sampai kepada satu organisasi yang lain. Seterusnya, dapat mempertingkatkan prestasi dan kepuasan kerja setiap individu kerana media sosial banyak membantu menyelesaikan kerja yang perlu dilakukan. Seperti pengguna dapat mengakses maklumat yang ingin dicari dan proses untuk mendokumentasikan sesuatu itu dapat dilakukan dengan cepat. Assalamualaikum, saya Nur Ileni. Saya akan terangkan sambungan impak positif media sosial terhadap masyarakat. Impak positif impak positif terhadap pendapatan masyarakat. So macam yang kita para pengguna media sosial ni, dia dapat mempromosikan barangan jualan mereka melalui Instagram, Facebook dan sebagainya lah, macam WhatsApp. So media sosial ni aplikasi yang sangat terbaik lah untuk digunakan oleh usahawan industri kecil ataupun sederhana untuk jalankan aktiviti pemasaran. Macam yang kita tahu, pemasaran secara atas talian ni memang digunakan secara meluas lah dalam era moden ni kan. So pemasaran secara atas talian ni menggunakan aplikasi media sosial yang mampu menyediakan satu platform baru dengan baik kepada usahawan, terutamanya usahawan kecil, usahawan dalam bidang industri kecil ataupun sederhana. So selain itu para usahawan yang kat luar sana tu juga dapat menjimatkan kos periklanan, sebab kerana segala jenis iklan ataupun promosi yang dilakukan memerlukan kos yang rendah dan percuma, tetapi hasilnya sangat menguntungkan. Macam kita tahu, usahawan sekarang, banyak usahawan yang sekarang ni mempromosikan barangan mereka melalui Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Benda tu dia pun tak mengeluarkan kos yang sangat tinggi, so maybe percuma. So dia orang boleh tarik customer dengan just iklankan produk mereka tu melalui Facebook dan Instagram. Sekiranya para pengguna ni belajar untuk mempromosikan barang-barangan diorang melalui media sosial, so secara tak langsung mereka akan belajar untuk menggunakan ICT dengan lebih mendalam. Macam kalau kita nak mempromosikan barang, kita perlu belajar untuk guna satu app yang baru. Maybe kemungkinan apps yang boleh untuk kita edit something, untuk kita edit barang tu, edit video atau edit gambar ke. So benda tu kita dapat ilmu yang baru dalam bidang ICT. Hal ni secara tak langsung dapat meningkatkan pengetahuan para pengguna berkaitan ICT dan mengetahui perkembangan dunia ICT pada peringkat dunia. So hal ini dapat menyebabkan para pengguna tidak akan ketinggalan dalam mengejar arus pemodenan yang telah berlaku dalam dunia masa kini. Selain itu juga, hal ini dapat menyebabkan negara akan bertambah maju kerana masyarakatnya sentiasa peka dengan perubahan media sosial.
Macam zaman sekarang ni dah banyak sangat teknologi yang sangat canggih. So lagi canggih benda tu, lagi banyaklah teknologi dalam dunia. Sebab positif ni dia boleh juga berlaku terhadap semangat serta motivasi dalam diri, terutamanya dalam kalangan pelajar lah kan. Macam tu, macam sekiranya sekiranya mereka ni mempunyai rakan-rakan media sosial yang positif ataupun dapat mengikuti mana-mana persatuan dalam alam maya atau dalam web tersebut, ianya dapat meningkatkan motivasi serta semangat seseorang pelajar tersebut. Selain itu, dia juga dapat mempentingkan kualiti pembelajaran seorang pelajar sekiranya dan pelajar tersebut mempunyai motivasi yang tinggi dalam pelajaran. Dan terakhir sekali, dapat mempermudahkan urusan pembelajaran kerana terdapat rakan-rakan yang membantu untuk sama-sama belajar. Zaman sekarang ni dah macam-macam aktiviti dalam alam maya. Maybe kita boleh cari maklumat tentang pelajaran, kita boleh buat soalan yang apa yang kadang-kadang tu ada yang boleh tuition melalui online. Macam sekarang ni kita tengah PKPB, so semua pelajar kena belajar dalam secara ODL. So media sosial ni dapatlah bantu pelajar untuk belajar walaupun kena duduk kat rumah. Bukan tu saja, dia juga boleh menghilangkan stres dengan rakan. Maybe boleh bermain game. Sekiranya macam stres sangat belajar, dia orang boleh bermain game dengan rakan-rakan. Macam sebab sekarang ni dah banyak game yang boleh bercakap dengan kawan, online game kan. Bukan tu saja, mempunyai rakan-rakan yang positif ni boleh menyebabkan mereka dapat berkongsi hobi ataupun cerita yang mana dapat menjadi inspirasi pada rakan-rakan yang lain. Hal ini juga dapat menyebabkan para pelajar itu mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk belajar. Macam orang katalah, pengaruh rakan ni sangat efek dia sangat terkesan lah kan. So kalau rakan tu baik-baiklah, kalau jahat-jahatlah. Pengaruh rakan sebaya ni memang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi dalam diri seseorang. So seseorang yang mempunyai motivasi yang tinggi, dia tak akan mudah untuk berputus asa sekiranya berhadapan dengan kegagalan, terutama dalam pembelajaran. Malah dia akan bangkit kerana motivasi dan semangat dalam dirinya sangat kuat. Macam orang cakap, kalau kita gagal, kita kena motivasikan diri kita untuk terus semangat walaupun benda tu sukar untuk kita, benda tu sangat sukar untuk kita tempuh. So itu sajalah berkenaan dengan kesan positif terhadap media sosial. Assalamualaikum. Nama saya Haris Irfan bin Syukur, dan kali ini kita beralih kepada impak-impak negatif terhadap media sosial itu sendiri. Dan poin pertama yang ingin saya ketengahkan iaitu impak negatif media sosial terhadap perkembangan fizikal. Dan jika kita lihat kan, kebanjiran gadget telah melenyapkan terus aktiviti fizikal, di mana remaja atau masyarakat kurang berkomunikasi antara satu sama lain, dan terjadi juga ialah masalah obesiti, dan kerana mereka terlalu ketagih kepada media sosial sehingga menjadikan harian mereka ialah kurang produktif dan menghabiskan masa mereka dengan baring dan duduk sahaja, dan ini menyebabkan kanak-kanak tidak dapat membakar kalori ataupun menghabiskan masa bermain di taman permainan ataupun
bersosial dengan kanak-kanak yang lain, dan kita dapat lihat di mana mereka behave sangat berbeza daripada kanak-kanak yang di zaman 90-an. Mereka lebih aktif dan sanggup bermain dan bersosial dengan kawan-kawan. So seterusnya ialah masalah tekanan penyakit, masalah tekanan darah tinggi atau obesiti, dan kanak-kanak yang suka bermedia sosial ini, mereka akan kurang akan kemahiran menulis ataupun kemahiran berfikir, kerana mereka akan ganggu waktu tidur mereka, dan daripada situ akan terkesannya terhadap pertumbuhan mereka, sebab mereka kanak-kanak biasanya ialah umur untuk pembesaran, dan apabila mereka selalu dengan media sosial dan mereka ganggu tidur mereka sendiri, dan ini akan memberi kesan kepada pembesaran mereka dan menjejaskan perkembangan fizikal mereka itu sendiri, dan ia mengancam kesihatan. Gangguan tidur akan mengganggu kesihatan mereka, dan kajian di Asia Timur menunjukkan Singapura dan Taiwan mendapati kanak-kanak mengalami masalah rabun meningkat sehingga 85%. Dan ini menunjukkan media sosial amat berbahaya. Okey, dan seterusnya saya akan bercakap tentang impak media sosial terhadap akademik kanak-kanak atau remaja masyarakat itu sendiri, dan kerana ketagihan itu sendiri, mereka akan jadi leka dan tidak fokus akan tentang masa hadapan mereka sendiri, dan mereka akan main permainan video yang tidak bermanfaat dan akan kata cicir dalam pembelajaran di sekolah. So kajian di Austin dan Totaro 2011, dan mereka menjalankan kajian 10,170 orang pelajar berumur 13 hingga 17 tahun di Amerika Syarikat mendapati bahawa pengguna internet berlebihan akan meningkatkan gejala tidak hadir ke sekolah, kerana mereka terlalu taksub dengan media sosial, dan mereka sanggup tidak pergi ke sekolah untuk bermain permainan video. Dan pendedahan ini juga akan menjejaskan kebolehan berfikir mereka, kebolehan mereka untuk berfikir jauh, untuk meneruskan pembelajaran, dan fokus mereka hilang dalam beberapa saat saja. Fokus mereka akan tahan dalam beberapa saat saja. Dan seterusnya kemahiran mereka akan lambat untuk menguasai kemahiran math dan kemahiran bertutur di hadapan khalayak ramai. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada pembulian cyber. Dan cyberbullying ni sangat luas, kerana ia akan menjejaskan mentaliti seseorang itu, dan apabila mentaliti seseorang itu terjejas, mereka akan mula depres, atau mereka akan sanggup membunuh diri sebab terlalu banyak kecaman yang ditomahkan di laman media sosial, dan ini akan menjejaskan kesihatan mental seseorang itu sendiri. Dan mereka akan terutamanya kepada remaja ingin perhatian, dan mereka akan
merasakan mereka ni tidak diterima oleh masyarakat kerana mereka tidak mendapat likes atau komen yang banyak. Dan ini akan menjejaskan prestasi masa hadapan mereka yang mana generasi muda adalah aset negara pada masa hadapan. Assalamualaikum, saya Nur Alia Nasrin ingin membentangkan bahagian saya. Poin saya yang pertama ialah media sosial boleh membawa kepada pelbagai penyebaran maklumat yang tidak sahih. Pada masa ini, penggunaan laman sosial melalui internet amat popular di Malaysia. Laman sosial seperti Facebook, MySpace, Friendster, Twitter dan sebagainya mendapat perhatian masyarakat di negara ini. Penggunaannya yang mudah serta senang diakses oleh masyarakat merupakan antara salah satu kelebihannya. Terdapat sesetengah anggota masyarakat di Malaysia yang telah menjadikan penggunaan laman sosial di internet ini sebagai medium untuk mengisi kekosongan waktu mereka. Hal ini disebabkan oleh aplikasi yang terdapat di laman sosial yang canggih dapat menarik perhatian masyarakat di negara ini. Secara tidak langsung, penggunaan laman sosial ini memberikan kesan terhadap gaya hidup masyarakat di Malaysia. Pengaruh media sosial menjadi ancaman baharu perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara ini berikutan pihak tidak bertanggungjawab menggunakan media sosial untuk menyebarkan cerita yang tidak benar yang boleh menjejaskan keharmonian. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Musa Aman berkata, pengguna media sosial perlu berhenti berkongsi cerita yang tidak disahkan kebenarannya kerana ia hanya membuatkan masyarakat berpecah belah. Masyarakat tidak boleh tunduk dan terpengaruh dengan ideologi yang bertujuan menyemai kebencian dan syak wasangka antara kaum dan budaya di negara ini kerana keadaan itu hanya mensia-siakan pengorbanan orang yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara kita. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita tidak boleh mengambil mudah perpaduan dan keamanan yang kita capai hari ini. Ia memerlukan usaha dan keikhlasan semua untuk mengekalkan perpaduan dan mengukuhkannya. Penggunaan laman sosial seperti Facebook yang meluas dalam kalangan masyarakat boleh menyebabkan fitnah dan mudah disebarkan kepada semua pengguna laman sosial tersebut. Sebagai contoh, negara kita pernah digemparkan dengan satu berita perceraian yang berlaku dalam satu akaun Facebook ini. Hal ini telah mendapat kritikan daripada majoriti rakyat Malaysia yang menyifatkan bahawa perpaduan sedemikian amat memalukan kita kerana telah mencemarkan keluhuran peribadi sebagai penganut agama Islam. Selain itu, implikasi seperti itu telah menyebabkan segelintir aplikasi tersebut yang tidak bertanggungjawab dan mencetuskan kontroversi di alam maya sehingga mengaibkan seseorang. Akhir-akhir ini, kemajuan media sosial sedikit sebanyak mempengaruhi dan menjejaskan perpaduan serta keharmonian di Malaysia. Ada pihak tertentu menggunakan saluran itu untuk menyebarkan mesej yang mewujudkan rasa kurang senang dalam kalangan rakyat. Sebagai pengguna media sosial, kita bertanggungjawab untuk kita berhenti berkongsi cerita yang tidak disahkan kebenarannya. Untuk mencapai keharmonian masyarakat, jiran tetangga memainkan peranan yang besar. Medium ini sepatutnya sama ada dalam situasi kecemasan dan sebagainya akan membantu masyarakat berkongsi maklumat yang berguna untuk semua. Faktor yang mempengaruhi silaturahim sesama masyarakat, terutama sekali antara jiran tetangga, adalah menghormati satu sama lain dengan tidak menyebarkan isu tidak pasti kesahihannya. Hobi bercerita yang tidak benar tentang individu dan menyebarkan keburukan seseorang yang mereka tidak sukai sesungguhnya hanya hasad dengki yang mengganggu kestabilan keharmonian imej komuniti Islam. Jelaslah bahawa penggunaan laman sosial akan menghakis semangat persaudaraan serta mencemarkan kedaulatan negara yang disegani dan berintegriti.
Poin saya yang seterusnya ialah impak negatif media sosial terhadap imej negara. Kalangan remaja yang memberi komen negatif terhadap negara sendiri mengakibatkan jatuhnya maruah negara di persada dunia. Hal ini menjatuhkan imej negara sebagai negara Islam dan negara dipandang serong. Sebagai contoh, ada di antara pemuda negara ini yang mengancam Permaisuri Agong yang menyebabkan baginda terpaksa menutup akaun Instagramnya. Hal ini boleh dijadikan pengajaran kerana ini tidak diamalkan dalam agama Islam untuk mengajar kita untuk memberi hormat terutama kepada pemimpin. Media sosial mengakibatkan tanggungjawab terabai menyebabkan anak muda berminat kepada aplikasi dan permainan prestasi merosot. Urusan kerja mereka tertangguh dan tidak dapat menyiapkannya pada masa yang ditetapkan terkesan kepada golongan dewasa yang terlalu obses dengan media sosial. Hal ini membuatkan majikan stres dan mencabar kewibawaan sehingga mereka bertindak untuk membuang pekerja tersebut, seterusnya menambah jumlah penganggur negara ini. Akhirnya masalah ini akan memberi kesan kepada ekonomi dan juga kemajuan negara kita. Poin saya yang ketiga ialah boleh berlakunya kegiatan aktiviti tidak bermoral secara atas talian. Aktiviti perjudian media sosial ataupun internet boleh dijadikan medium untuk aktiviti perjudian zaman kini. Pusat judi yang berasaskan internet sehingga dapat menjadi wang sebenar adalah sangat berleluasa dalam kalangan remaja dan kanak-kanak, seperti kasino dan penerima taruhan dalam talian, tapak atau slot, pembelian tiket loteri, kad gores dan menang, pertaruhan sukan dalam talian dan banyak lagi. Bukan setakat itu sahaja. Malah, permainan video zaman sekarang juga boleh dijadikan pusat untuk berjudi di mana satu permainan video itu menggunakan wang atau barangan untuk dipertaruhkan sebagai tukaran untuk memenangi wang atau hadiah berdasarkan keputusan permainan itu. Sebagai contoh, permainan video yang boleh dijadikan aktiviti perjudian adalah seperti sportbook, poker online, blackjack dan lain-lain lagi. Sudah terang lagi bersuluh, Islam menjelaskan dalam Al-Quran bahawa berjudi itu adalah haram di sisi hukum Islam, di mana kegiatan itu dapat memberi kesan buruk terhadap seseorang individu seperti pembaziran masa dan wang, keruntuhan rumah tangga dan mencalarkan nama baik keluarga. Seterusnya, slide yang seterusnya iaitu cara penggunaan media sosial dengan cara yang baik. Macam mana kita nak manfaatkan media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Okay. Pertama sekali kita perlu membuat penguatkuasaan undang-undang media sosial, di mana ini adalah amat penting untuk memastikan masyarakat atau negara faham akan status media sosial dalam negara. Apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak, apa yang dilarang untuk dilakukan di laman sosial itu sendiri. Dan ini adalah amat penting bagi negara untuk memastikan tiada kes-kes yang berbahaya untuk negara, seperti hak menyuara di laman sosial dan hak kita untuk memastikan rakyat beretika dalam penggunaan laman media sosial. Okay, seterusnya ialah pemantauan penggunaan media sosial terhadap anak-anak, dan ini sudah terang ialah banyak tanggungjawab kepada ibu bapa, di mana ibu bapa perlu mengetahui sendiri apa itu media sosial, apa itu teknologi yang akan digunakan oleh anak-anak pada masa depan, kerana ibu bapa juga harus tahu selok belok media sosial agar mereka sendiri tahu untuk memantau aktiviti anak mereka di laman sosial. Seterusnya, marilah dalam keluarga itu sendiri kita meluangkan masa dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, seperti bermain di luar, bermain futsal, bermain
badminton ataupun bersia-sia ataupun berjalan di tepi-tepi tasik, manakala kita di zaman COVID-19, di mana kita tak boleh keluar rumah sesuka hati, maka kita boleh membuat exercise ataupun berjalan ataupun membuat apa-apa aktiviti yang berfaedah bersama keluarga. So ini adalah amat membantu remaja itu sendiri untuk menjadi produktif dalam aktiviti harian mereka itu sendiri. Seterusnya, media sosial juga adalah tempat untuk kita berkongsi maklumat, tetapi terdapat wall ataupun dinding di mana kita tidak perlu berkongsi semua maklumat di laman sosial, kerana kadang-kadang informasi peribadi tidak perlu pun dikongsi untuk halayak ramai kerana ia adalah sesuatu yang privacy, kan? Dan ini termasuklah mengenai informasi alamat rumah atau detail-detail kehidupan seharian yang perlu kita perlulah ada common sense, di mana ada maklumat yang perlu dikongsi, ada maklumat yang tidak perlu dikongsi. Dan ini kes-kes seperti hacking account, Instagram account adalah amat berluasa pada zaman sekarang, dan kita perlulah berhati-hati dalam menyebarkan sesuatu maklumat itu, terutamanya pada zaman kini.